القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال سيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعليه التأويل وما يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, maka hari ini adalah kemungkinan adalah bacaan kitab yang terakhir bagi biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama kita bacakan hampir setiap malam. Hari ini insya-Allah akan tibanya waktu wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mengikuti perjalanan cerita Nabi ini daripada awal sehingga ke akhirnya, maka dia akan mula rasa bahawa penceritaan ini dah mula nak berakhir. Maka perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kecintaan kepada baginda, kerinduan kepada baginda juga terbalas melalui benda yang pertama adalah mimpi bertemu dengan baginda. Yang keduanya insya-Allah dapat menjejakkan kaki di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah kita merajaah sedikit bahagian kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Nu'man Ibn al-Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah kamu boleh makan dan minum apa yang kamu mahu? Sesungguhnya aku telah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak memiliki kurma usang pun untuk memenuhkan perutnya. Bermaksud dekat sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pilihan untuk bagaimana dalam kehidupan baginda. Tetapi baginda Nabi kita mengajar dalam kehidupannya untuk menjadi suri tauladan pada kehidupan kita hari ini adalah baginda mengajar untuk hidup secara zuhud. Bukan kerana baginda Nabi kita ini tidak ada harta. Hakikatnya Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat kaya. Baginda bersifat sangat pemurah sehingga baginda menghabiskan segala harta-hartanya kepada umat. Tidak ada satu pun yang dia tinggalkan kepada dirinya. Kalau kita tengok bagaimanakah kehidupan baginda Nabi, contoh kalau dia buat makan, dan dia makan, dia masak dekat rumah dia, dia akan pastikan bahawa jiran-jirannya juga turut mendapat makanan. Bukan macam kita hari ni. Macam hari ni kalau kita makan, kalau boleh perut kita dululah. Ataupun tak pedulilah kita dulu. Bagaimana mungkin kita nak memenuhi keperluan jiran-jiran? Tetapi inilah baginda Nabi. Maka inspirasi bagi orang-orang kaya. Bahawa sedekahlah sebanyak-banyaknya yang tidak akan memfakirkan dirimu. Hatta untuk mengurangkan harta-hartamu. Ini adalah seruan bagi orang-orang yang memiliki. Di mana Allah mengatur dalam kehidupannya memiliki harta yang banyak. Maka kita nak apa? Jadikanlah kaya di akhirat itu sebagai satu benda yang kekal. Kaya kat dunia ni semua kita akan tinggalkan. Sungguhnya dekat dunia ini semua kita akan tinggalkan. Apakah yang kita akan tinggalkan ataupun apakah yang kita akan bawa saat kematian kita? Kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat. Kalau orang ada ilmu, banyaklah menyampaikan ilmu, memberi ilmu. Moga-moga dengan ilmu tersebut menjadi manfaat dan juga turut diamalkan kepada orang sekeliling.
Sebab nanti bila kita mati, nanti tidak ada apa. Selagi mana ilmu yang ditinggalkan itu, amal yang ditinggalkan itu masih lagi diwarisi, maka ia akan terus mengalir kepada kita di alam barzakh ataupun alam kehidupan selepas kematian. Yang kedua adalah doa anak-anak yang soleh. Maknanya kita didik pada anak-anak kita, moga-moga dia sentiasa mendoakan kita. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Banyakkan berwakaf, banyakkan habiskan pada kehidupan-kehidupan di akhirat. Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan sesungguhnya kami ini maksudnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menyalakan dapur selama sebulan. Apa yang ada cuma tamar dan air. Inilah sebulan tak berasap dapur sebab tak ada makanan. Kalau hari ini kalau kita tengok isu yang berada di tempat kita, di negeri kita, isu telur pun orang dah bising lah. Bukan sebab tak mampu nak beli, sebab stok telur tak ada. Tetapi ramai orang bising. Tetapi baginda Nabi kita sebulan dapur tidak berasap. Ada ulama yang mengatakan dalam rumah kita, kita kena pastikan sekurang-kurangnya ada kurma. Sekiranya dalam rumah kita ada macam-macam makanan tetapi tidak ada kurma, maka ia dianggap seperti fakir. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya tidak akan terputus kurma walaupun tidak ada satu barang yang lain. Maka Abi Talha radhiyallahu anhu, kami mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami semua ini kelaparan ya Rasulullah." Maka kami tunjukkan kepada baginda perut kami yang diikat dengan batu. Lantas baginda pula menunjukkan perut baginda diikat dengan 2 batu. Maka sebenarnya Nabi lebih lapar daripada para sahabat. Maka ketika itulah sebenarnya ini cerita ini dalam perang Ahzab. Kalau hari ini kita tengok apa jadi pada kita. Bukan sebab tak ada makanan, tetapi kita tak nak makan. Bukan sebab tidak ada makanan yang terhidang, tetapi kita sibuk nak jaga dengan diet-diet kita. Bukan sebab kita ini terpaksa mengikat perut dengan batu, tetapi kita sengaja pakai korset bagi cantik perut kita. Nampak? Beza dengan zaman Nabi. Nabi memang tak ada makanan. Maka syukurilah dengan makanan yang apa yang kita ada dan janganlah membazir. Contohnya, kadang-kadang kita tengok makanan dah terhidang di hadapan muka, terhidang di hadapan meja. Kita tak sentuh pun atas sebab ini kalorinya tinggi. Ini sebab tak boleh makan sekian bin sekian. Jamahlah sedikit. Sebab yang terhidang makanan itu ada barakah dan ada nikmat-nikmatnya. Maka kalau kita renung kisah baginda Nabi ini, kita akan menghargai setiap inci yang apa hadir dalam hidup kita. Hari ini orang terpaksa beli korset beribu-ribu untuk mengikat perut. Bukan sebab apa? Bukan sebab tidak ada makanan. Nabi ikat perut sebab tak ada makanan. Tapi hari ini kita mengikat perut dengan beribu-ribu ringgit kerana apa? Nak cantikkan body. Tak ada masalah kalau nak mencantikkan. Tetapi kita tanya pada diri kita, apa tujuan kita? Kita cantik-cantikkan khususnya para wanita. Minta maaf. Sebagai seorang sahabat, sebagai itu juga saya juga mengingatkan diri saya. Risau-risau, dah solid molid, pakaian kita pun juga solid molid. Itu yang kita risau. Di mana niat kita itu sebenarnya lain. Sebab itulah jadikan makanan ini sebagai satu kekuatan untuk beramal ibadah. Jadikanlah makanan ini untuk menjadikan kita makin banyak beramal. Ada kadang-kadang menukar niat berpuasa kerana nak diet. Tak boleh. Sebab kita berpuasa ini adalah menahan nafsu. Menahan daripada segala-galanya. Maka kalau kita renung kisah Nabi ini, Masya Allah. Bagaimana Nabi ajar kita? Kemudian Anas radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku telah ditakutkan kerana memperjuangkan agama Allah dalam keadaan tak ada siapa pun rasa takut. Sesungguhnya aku telah disakiti dalam keadaan tidak siapa pun disakiti. Sesungguhnya telah berlaku atasku dan Bilal 33 malam dalam keadaan tidak ada apa pun yang boleh dimakan oleh orang yang lapar kecuali secebis makanan yang boleh diletakkan di bawah ketiak Bilal." Ini ibarat. Maknanya dalam masa 33 hari,
Mereka ni disakiti. Mereka ini dalam keadaan takut yang teramat sangat. 33 hari. Tak ada makanan langsung. Kecuali secebis makanan yang diletakkan ibarat bawah ketiak Bilal je. Besar mana je. Takkan nak letak beras 5 kilo bawah ketiak. Tak mungkin. Maka hanya sebanyak itu je yang mereka bertahan selama 33 malam. Kita renunglah kisah Nabi ini, kisah para sahabat. Bagaimanakah mereka ini untuk menyekat. Bukan kerana apa, mereka dipulaukan tidak ada makanan. Mereka disisihkan. Apabila turun saja ke pasar, mereka ni dihalau. Kerana apa? Memperjuangkan agama. Mereka ini stok-stok makanan telah habis. Dalam keadaan peperangan. Harta dalam keadaan mereka bermusafir. Tetapi hari ini kita renung sikap kita. Terhidangnya makanan tetapi banyaknya membazir. Terhidangnya makanan tetapi kita tidak mensyukuri. Allahu Akbar. Maka inilah sedikit inspirasi bagi kita. Sebab itulah Bilal bin Rabah adalah seorang yang kurus. Sebab apa? Tidak ada makanan yang dia boleh makan. Bilal ni adalah orang yang sering melakukan azan. Waktu zaman Nabi ada lebih kurang 3 orang dia yang tukang azan. Bukan macam kita hari ni. Banyak Bilal dekat masjid. Inilah gambaran bagaimanakah ketika Nabi dipulaukan di perlembahan Abi Talib. Maksudnya dia tak boleh masuk, dia tak boleh. Diorang ada duit tetapi tidak boleh membeli makanan. Mereka ini bila masuk ke dalam kota, mereka ini dihalau. Kerana apa? Kerana mereka memeluk agama Islam. Beginilah penindasan yang berlaku. Maka Anas bin Malik mengatakan sesungguhnya Rasulullah tidak pernah terhimpun di sisi makan tengah harinya dan tidak juga makan malam dari roti dan daging melainkan ketika bertamu. Maknanya kalau kita ni adalah esra makanan. Tapi Rasulullah ni kais pagi, makan pagi. Maksudnya begitu. Kata Abdullah, kata sebahagian mereka banyak tangan ataupun makan ketika menjadi tetamu. Nabi ni bila dia banyak makan apabila dia dijemput menjadi tetamu. Dia banyaklah makan. Maka dia panggil menyantuni. Nabi tak pernah makan 2 kali sehari. Kecuali bila ada undangan. Bila orang ramai, maka Nabi akan makan dengan banyak. Sebab dalam golongan orang-orang ramai itu terdapatnya barokah dan juga berkat. Kita hari ni kita terbalik. Bila orang ramai, kita kurang makan. Sebab apa? Kita banyak berborak. Contohnya kan. Masa itulah kita. Contoh. Nabi ni, dia makan sikit-sikit. Kalau kita terbalik, sikit-sikit makan. Itu bezanya antara kita dengan Nabi. Inilah kehidupan Nabi SAW. Maka kita tengok umur baginda Nabi kita SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ini dipanggil proses tauhid baginda Rasulullah. 13 tahun dalam pemasakan tauhid. Tauhid ni maksudnya apa? Pemantapan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pergantungan kita kepada Allah. Maka didikan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi kita bersama dengan para sahabat. Bukan mudah untuk melalui fasa 13 tahun ini. Dicaci, dihina, dibaling batu, dibalas dengan segala keburukan, dibalas dengan keadaan yang berdarah-darah. Inilah keadaan baginda Nabi kita dengan para sahabat. Selepas saja baginda Nabi kita menerima wahyu yang pertama, teruslah baginda Nabi kita berdakwah. Maka baginda Nabi kita tinggal di Madinah selama 10 tahun. 10 tahun duduk di Madinah. Balik kampung balik. Bila balik kampung, tala'al badru alaina. Nabi balik. Ikut lorong di Mina. Maka dan wafat ketika usianya 63 tahun. Hadis ini telah disepakati oleh seluruh ataupun kebanyakan jumhur ulama. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Begitu juga diikat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab.
Saat ini Muawiyah berumur, dia kata saya telah berumur 63 tahun. Harapan Muawiyah, Muawiyah ni selepas pada zaman Uthman. Dia kata apa? Selepas dia tengok baginda Nabi kita wafat umur 63 tahun, dia pun kata, aku tak nak umur aku lebih daripada 63 tahun. Cukuplah sekadar 63 tahun. Namun Muawiyah wafat pada umur 82 tahun. Maka kalau kita tengok arwah Syekh Fahmi Zamzam, arwah Syekh Fahmi ini dia mati ketika umur dia 63 tahun di bulan Rabiul Awal. Inilah doanya. Dia minta pada Allah kerana kecintaannya kepada Nabi untuk dia mati pada 63 tahun bertepatan dengan umur Nabi dan bulan Rabiul Awal. Cuma ada beberapa khilaf di antara masa, jam, waktu diumumkan kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi, ada yang kata pagi, ada yang kata lepas asar. Mari kita tengok macam manakah yang dikatakan. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, banyak hadis mengatakan tentang daripada baginda Anas bin Malik. Kenapa datang daripada Anas? Anas dia adalah orang yang paling rapat dengan Nabi. Mana je Nabi keluar, Anas akan ada. Anas ini sentiasa bersama dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi, kerana Anas ini tidak ada pergi berdagang ke, dia tak pergi tempat lain. Dia bersama dengan Nabi. Sebab itu apabila wafatnya Nabi, Anas adalah orang yang sangat-sangat terasa akan kehilangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya cinta mereka ini kepada Nabi. Ketika mana selepas waktu Isyak, Abu Bakar As-Siddiq akan menghantar baginda Nabi kita di hadapan rumahnya. Dia hantar Nabi ini sampai depan rumah, sampai Nabi masuk kat dalam rumah. Bila Nabi masuk dalam rumah, Nabi pun tutup pintu. Lalu Abu Bakar tidak akan terus pulang. Abu Bakar akan duduk dekat depan rumah Nabi. Abu Bakar tunggu lama. Sehingga kan Nabi ni tahu. Nabi buat apa? Dia buka lah tingkap jendela. Dia tengok. Dia pun nampak, tak balik lagi Abu Bakar ni. Wahai Abu Bakar, kau buat apa lagi? Dia tanya macam tu lah. Lalu Abu Bakar kata, aku terasa lama sekali nak menanti waktu subuh untuk bertemu dengan kau, wahai Rasulullah. Maka aku tunggu. Allahu Akbar. Sedangkan setiap hari jumpa Nabi. Lalu Nabi kata, pergilah balik. Baliknya Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan menangis. Sebab tak tahan kerinduan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda membuka tabir penghadang pada hari Isnin. Masa tu Nabi dah sakit. Nabi sakit teruk dah ketika itu. Dibawa ke rumah Aisyah. Dan sebelum tu bukan rumah Aisyah, tapi lepas Nabi tenat, Nabi minta izin kepada isteri-isteri baginda untuk dibawa Rasulullah ini ke rumah Aisyah. Dia kata dia minta izin. Lalu seluruh ataupun kebanyakan isteri-isteri baginda mengizinkan. Pergilah bawa dalam keadaan papah Nabi. Papah Nabi sampai rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Maka duduklah lama. Ketika itu mereka ini, imam mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apabila diorang nampak aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dekat tirai buka tabir, masa tu diorang dah nak solat dah berdirinya Abu Bakar As-Siddiq dan mereka dah merapatkan saf. Apabila diorang nampak aja bukanya tabir itu, dia nampak Rasulullah. Terhenti semuanya. Aku melihat wajah baginda begitu jernih seperti lembaran kertas. Ini Anas cakap masa dia nampak Nabi. Sampai kan Nabi cakap apa dengan diorang? Diorang punya tunggu Nabi dengan harapan Nabi akan mengimamkan mereka solat. Tetapi Nabi bagi signal macam ni. Solatlah engkau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika itu orang ramai di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu ingin menunaikan solat. Hampir-hampir
Orang ramai berganjak. Sebab apa? Terlalu gembira tengok Nabi. Sebab Nabi telah lama tidak keluar. Sebab Nabi sakit. Baginda memberi isyarat agar para sahabat tidak berganjak dari tempat baginda ataupun tempat mereka. Maknanya teruskanlah. Sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan solat. Kemudian baginda meletakkan tabir untuk solat. Dan Rasulullah SAW wafat selepas asar. Ini ada beberapa banyak khilaf tentang wafatnya Nabi. Saat ini ramai yang tak boleh terima Nabi wafat. Nabi wafat pada waktu duha. Ini daripada Aisyah radhiyallahu. Ada yang kata pada waktu asar. Ada beberapa khilaf. Tetapi kalau ikutkan pada pandangan saya yang cukup khilaf ni lah, saya lebih mengambil pendapat daripada Siti Aisyah radhiyallahu an. Sebab apa? Nabi wafat di atas peha Aisyah radhiyallahu an. Cuma kenapa berlaku beberapa masa ini, ada beberapa macam kita lah, kalau doktor nak umumkan waktu kematian dia, kita tunggu je doktor. Tahu dah mesin tu kan? Selagi doktor tak umum, selagi itulah kita tak akan boleh mengesahkan kematian. Maksudnya macam itulah. Maka dalam hadis ini, kedua-duanya sahih. Iaitu pertama waktu duha, yang kedua ni waktu asar. Kita tengok ceritanya. Bagaimana? Lepas saja diorang solat ni, Abu Bakar As-Siddiq ni, dia tengok Nabi ni dah sihat, maka dia buat apa? Dia pun pergi dekat balik rumah isterinya. Dia kata, oh Nabi dah sihat ni, tak apalah. Aku baliklah. Balik rumah isterinya, dan ketika itulah Nabi kita sebenarnya. Bila dia buka tirai tu, itulah wajah yang terakhir yang orang dapat lihat. Perginya Nabi masa tu, Abu Bakar pun pergi. Maka mereka dapat tahu bahawa Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, iaitu ketika berada di atas peha Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ramai para sahabat yang berada. Cuma sangat sedih apabila para sahabat tidak boleh menerima. Khususnya adalah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata kepada mereka, Rasulullah tak mati. Dia kata. Rasulullah ada. Maka di situlah berlakunya kekhilafan waktu wafat baginda ini. Maka ketika itu Umar sangat garang. Para sahabat ketika itu semua telah menangis. Menderu-deru kat luar. Menangis. Atau Fatimah Az-Zahra juga turut menangis. Menangis mengenangkan tidak ada lagi dah jumpa bapa ni. Walaupun dia telah berpesan, Rasulullah pesan kepada Fatimah Az-Zahra bahawa dia akan bertemu dengan Fatimah Az-Zahra ketika di sana nanti dengan 3 tempat. Sama juga diberikan kepada Aisyah, iaitu pertama di mana? Tempat hisapan umat manusia. Yang kedua di titian sirat. Dan yang ketiga adalah di Telaga Al-Kausar. Ini janji Nabi untuk bertemu dengan kita. Untuk bertemu dengan umat Nabi SAW yang benar-benar rindukan kepada Nabi. Namun ketika itulah Umar, dia tak boleh terima. Dia kata, siapa yang mengatakan Rasulullah telah mati, akan kupenggalkan kepala masing-masing. Maka semua sahabat telah masa itu ketika itu terdiam. Sehinggalah ada seorang sahabat ni, dia bawa kuda, dia lari nak pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika bawa ni, Abu Bakar dah dengar dah. Abu Bakar dengar. Dia kata, deruan kuda. Hati Abu Bakar dah tak sedap lah. Abu Bakar dah tak tentu arah. Sampai-sampai dia kata, jom kita pergi rumah Aisyah. Dia kata. Maka berlarilah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan hati yang sangat gundah gulana pergi bertemu dengan baginda Nabi kita. Ada hadis yang mengatakan, datangnya Abu Bakar ketika itu, masuk dia daripada pintu rumah Aisyah radhiyallahu anhu tu. Abu Bakar cium setiap lantai itu sehingga bertemu dengan baginda Nabi di atas tempat Nabi berakhir. Abu Bakar cium, sampailah Abu Bakar cium wajah Nabi. Dan ketika itulah Abu Bakar keluar. Abu Bakar keluar,
Abu Bakar umumkan kepada para sahabat. Ini yang jatuh waktu asar tu. Dia kata, Nabi dah tak ada. Ketika itu Umar dalam keadaan yang tak boleh terima lagi. Umar marah. Dia kata tak. Dia kata Nabi akan balik. Dia kata. Maka terus Abu Bakar Siddiq pegang kepada Umar. Dia kata apa? Rasulullah dah tinggalkan kita. Dia kata, tetapi cukuplah Allah ada dengan kita. Akhirnya terduduklah Umar menerima akan berita kewafatan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Itulah dia sebenarnya kadang-kadang kita tengok bagaimanakah kasih sayang di antara para sahabat Nabi dengan Nabi. Moga-moga keterikatan kita juga di antara para sahabat ini juga seperti ini. Suka dan duka kita bersama-sama. Dalam penceritaan ini, Nabi pernah makan roti yang diracun oleh wanita Yahudi. Selepas itu, mulalah Nabi mula demam dan sakit. Maknanya Nabi ni banyak musuh. Daripada kitab Imam Al-Qurtubi, hikmatnya baginda ataupun hikmahnya supaya baginda dapat kesempurnaan kemuliaan di akhirat, maka seluruh panji-panji kemuliaan berada di tangan baginda. Bermulanya pada 28 Safar, baginda dah mula dalam keadaan sakit. Dan akhirnya baginda ini sakit selama lebih kurang 13 hari. Begitulah keadaan wafatnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah pengorbanan baginda untuk menyampaikan Islam sehingga pada saat hari ini. Kalaulah tak kerana pengorbanan baginda, mana mungkin kita mampu ucap syahadah pada hari ini. Kalaulah tak kerana pengorbanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, bagaimana mungkin kita akan selamat di hari akhirat nanti. Kalaulah tak kerana keperitan yang dilalui oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin hari ini Islam itu berkembang. Maka hari ini kita ambillah satu pendekatan, di mana kita ambil pendekatan agar kita tuju pada benda yang sama. Bersatu hatilah kita di atas tujuan yang sama. Kita elakkan perbalahan. Banyak pesanan Nabi pada kita. Banyak yang Nabi jadikan dirinya sebagai satu suri tauladan kepada kita. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita ini juga terleka kerana keasyikan dunia. Sedangkan Nabi ini sering memohon kepada Allah. Sayangnya Nabi kepada kita sampai Nabi ada doakan untuk kita. Cintanya Nabi kepada kita melebihi daripada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil ikhwan. Satu yang Nabi rindukan, yang Nabi tidak pernah lihat. Hatta kita juga tidak pernah melihat Nabi. Tetapi kita rindukan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berkesempatan, ada rezeki yang lebih sedikit, bawalah tubuh badan kita ini menghadap di hadapan makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita hidupkan sunnah baginda Nabi kita. Banyaklah kita berselawat. Banyaklah kita hidupkan maulid. Banyaklah kita jadikan pegangan hidup Nabi ini sebagai pegangan hidup kita. Walaupun kita ini bukanlah siapa-siapa pun. Kita ini bukanlah orang-orang alim ulama pun. Tapi kitalah pengemis yang sentiasa mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan secebis cinta Nabi kepada hati kita agar kita mampu membalas pengorbanan baginda. Maka itulah tentang bagaimanakah yang dikatakan 1 bulan Rabiul Awal ini sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya. Di sisi baginda terdapat bekas yang berisi air.
Baginda memasukkan tangan ke dalam bekas itu, kemudian mengusap wajahnya dengan air. Ya Allah, doa Nabi, bantulah aku mengatasi kemungkaran kematian aku melewati sakaratul maut. Nabi pun takut sakaratul maut. Maka sunatnya bagi kita apabila kita tengok orang yang dalam keadaan nazak, kita basuhkan wajahnya, dan titiskan air waktu nazak kerana peritnya kesakitan sakaratul maut. Maka Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih pendapat tentang tempat baginda akan dikebumikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah aku lupai. Baginda pernah mengatakan bahawa Allah tidak akan mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat yang diinginkan untuk menjadi tempat perkebumian. Maka kebumilah baginda di tempat tidur baginda tersebut. Itulah tempat Nabi. Nabi yang terakhir, di situlah tempat Nabi dikebumikan. Itulah asasnya bagaimanakah makam Nabi kita yang dikebumikan sehingga ke saat hari ini. Sebab tu ada kadang-kadang guru-guru kita pesan, kalau kita ni contohnya meninggal dekat Singapura, tanamlah kat Singapura, tak payah bawa balik Malaysia. Maksudnya mengambil iktibar daripada kisah ini. Kalau kita meninggal di Kuala Lumpur, tak payahlah sibuk nak bawa balik Terengganu tanam kat kampung. Itu contoh. Sebab peraturan Allah itu cukup terbaik. Ini antara ada yang mengamalkan kisah ini. Maka Abu Bakar dia adalah seorang yang pandai dalam takwil mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Aisyah radhiyallahu mimpi Aisyah ada 3 bulan purnama masuk ke dalam kamarnya, iaitu 3 orang mulia akan dikebumikan di kamarnya. Sebab itulah Rasulullah itu di tempatnya ada 3 yang berada di kiri dan kanan. Iaitu Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah setelah baginda wafat. Kemudian dia mengucuk kening baginda lalu meletakkan tangannya di atas lengan baginda seraya berkata, wahai Nabiku, duhai sahabatku, duhai kekasihku. Inilah ketika Nabi last kali dia kucuk kening baginda. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan semasa Rasulullah memasuki Madinah, seluruh Madinah menjadi cahaya. Pada hari baginda wafat, semuanya menjadi mendung. Dalam keadaan orang kata alam juga turut bersedih. Kami tidak membuang debu dari tangan kami saat mengkebumikan baginda. Sesungguhnya ketika mengkebumikannya, hati kami tidak menindakkannya. Kerana para sahabat Nabi ini tak sanggup nak kebumikan baginda Nabi kita. Tetapi mereka akhirnya pasrah untuk mengkebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq mengistiharkan. Kalau ikutkan sampailah Umar tu dia tak terima. Maka sesungguhnya jasadnya yang telah tertanam di tanah, namun rohnya masih ada dan juga rohnya masih hidup. Waktu baca-baca selawat ketika itulah hidupnya Nabi kita. Bukan hidup seperti satu jasad, tidak. Barakah-barakah dan cahayanya. Dan akhirnya bin Al-Harits mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu sebagai harta warisan melainkan yang pertama sebilah pedang, seekor bagal dan sebidang tanah untuk dijadikan sedekah. Ini adalah harta Nabi. Pedang tu pun untuk berperang. Sebenarnya Nabi ada lebih kurang 11 pedang dalam Nabi hidup. 10 semua Nabi dah bagi. Tinggal 1 je kepada baginda. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak meninggalkan harta warisan, yang apa kami tinggalkan adalah sedekah. Semua yang mereka tinggalkan itu semua mereka wakafkan ke jalan Allah. Rasulullah tidak meninggalkan harta sedikit pun, baik dinar ataupun dirham, kambing atau unta. Berkata Sufyan, salah seorang perawi hadis ini, aku merasa ragu-ragu apakah Aisyah menyebut hamba lelaki dan hamba wanita. Dia tak tahulah
tentang bagaimanakah dengan hamba-hamba. Tapi isteri-isteri Nabi diberikan iaitu harta-harta seperti Baitumal untuk isteri-isteri Nabi meneruskan kehidupan mereka. Itu ada diceritakan dalam secara detail ni dalam Sri Kandi. Dalam Sri Kandi Perjuangan Islam banyak menceritakan tentang baginda Nabi isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan khatamnya kitab ini akhirnya dapatlah kita mimpi yang benar agar kita bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita rasa rindu kepada baginda Nabi kita, bacalah kisah hari. Apabila kita rasa dalam keadaan sangat tertekan, kita rasa macam banyak sangat masalah dalam hidup kita, baca kisah para Nabi.